Alright, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam sebab kita buat video ni malam. Kepada anda semua di luar sana yang sudi menonton YouTube channel Scuba Diving Malaysia. So, macam biasalah kita sembang-sembang santai. Alright. Gatal pula tekak saya. Hari ni kita nak bincangkan dan beri sedikit informasi lah. Topik ni jarang ada dalam Facebook, jarang ada dalam YouTube. Okay? Topik ni kita nak cuba beri pendedahan kepada yang bukan diver di luar sana untuk mengetahui lebih dekat apakah itu sebenarnya scuba diving. What the hell? Ini bukan ambil lesen, ini cuma untuk pengenalan, introduction sahaja untuk mereka-mereka yang bukan diver di luar sana untuk mengetahui apakah itu diving, dan untuk mereka yang takut-takut nak join diving, nak join ke tak nak kan. So hari ni kita nak bincang topik ni, sembang-sembang santai macam biasa. Kita minta Abami kita untuk beri sedikit ulasan ataupun beri pandangan dia macam mana kita nak bagi tahu orang dekat luar sana yang diving ni best. Okay? Alright. Thank you lah. Yeah. Lambat pula dia cakap geram aku. Cepat sikit. Tak adalah. So, sukan aktiviti scuba diving ni is about the same dengan hobi-hobi kita yang lain. Contohnya? So, dekat luar tu dia ada banyak hobi-hobi macam sukan pemotoran, sukan bawa drift, ni bawa kereta drift, Ya. bawa motor berkuasa besar, Absolutely, we've got just like the senior last. 4x4, 4x4, mancing. skydiving, mancing. He's cute. Apa ni, what we call it, remote control kan. Semua ni is a hobi-hobi yang orang yang dahagakan adventurous. So ramai orang rasa kadang-kadang dia rasa takut nak masuk scuba diving. Selalunya dia ada dua faktor yang utama lah. Okay. Satunya is air kot. Jadi dia orang takut lemas, takut macam-macam kan, sebab dikaitkan dengan air. Yang kedua, mereka menjangkakan sukan scuba diving ni Sukan mahal. anak orang ada-ada. Sukan orang have. Sukan people have. Sukan people have. Jadi apa yang kita orang nak berkongsi dekat sini, memang dia ada banyak hobi-hobi. The way you spend your money is about the same. Ya. Kalau kita main remote control pun, kita nak kena beli set remote control tu. Remote control tu mahal juga tu. Ya. Kan, dia punya roda tu, Beli je dah 2-3 ribu. Right. Kalau yang minyak tu. Lepas tu dan aksesori-aksesori lain apa semua. roda tu almost every setiap kali tu dia orang nak kena tukar. Dia ada dia punya absorber dia. So boleh tahan juga. Ribu-ribu juga. Riban-riban juga. Kan? Jadi bagi pendapatan saya kan, kita masuk aktiviti sukan sukuba diving ni is about kita nak keluar daripada suasana stres di tempat kerja. Kita pagi-pagi kita dah keluar. Pukul 6 kita dah keluar pergi hantar anak, kemudian lepas tu hantar girlfriend ke hantar bini dulu buat hantar girlfriend. Hantar bini dulu buat hantar girlfriend. Kemudian lepas tu ke pick up girlfriend pergi kerja, hantar pergi kerja. Ada juga yang buat macam tu lah. jadi itulah jadi kita punya rutin kita. Kemudian lepas tu kita pergi kerja, duk menghadap komputer, kemudian kena marah dengan bos,
Kalau kita jadi bos, kita pula marah, kita punya staff, kita stres, diorang tak perform lah apalah bagai. Kemudian lepas tu sampai ke lewat petang. Lewat petang tu lagi nak kena pergi ambil bini, ambil girlfriend, ambil bini, lepas ambil bini, lepas tu lagi nak kena pergi ambil anak. Tok lagi sampai dekat rumah lebih kurang dalam pukul 7, pukul 8. Kan, lepas tu mandi, makan, lepas tu tidur. So masa dia habis macam tu je. Betul. So kerja di Kuala Lumpur ni is a stress. So kita nak keluar. Bukan di Kuala Lumpur je lah, di bandar-bandar besar lah. Kan? Betul lah. Di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di mana lagi? Di Penang kan. Tapi sebenarnya merangkumi satu Malaysia lah sebenarnya kan. Jadi lepas dah stres tu, kita nak keluar daripada suasana stres tu. Jadi apa kita buat? Hari Jumaat tu kita dah plan keluar daripada bandar. Kan? Group kita, of course we go for diving lah, kita pergi kat pulau kan. Jadi group yang lain pun sama juga. Yang those yang main 4x4 dia masuklah hutan. Group mancing dia pergilah mancing. Betul. Kalau yang group hiking dia pergilah aktiviti hiking dia. So masing-masing ada aktiviti masing-masing. So cumanya secara kebetulan kita memilih on the scuba diving. Betul. So macam tu lah pendapat saya. Macam mana pendapat yang konvoi ke Danok pun ada. Aktiviti hujung minggu lah. Jadi betul lah tu sebenarnya. Cuma apa yang Abang Min cakap tu betul kan. Kita nak larikan diri kita ni kira macam nak escape lah kan. Tapi kita punya point sekarang ni ialah macam mana kita nak invite orang dekat luar sana yang belum lagi jadi diver, yang minat kan, dan sebenarnya nak tahu sedikit introduction tentang scuba diving ni. Apa, ada orang yang kata kau ni pergi diving untuk menyelam syok-syok sendiri je kan. Apa kau dapat sebenarnya kan. So kita nak explain kat orang apa ni scuba diving. Saya tak invite ni Zah. Tak invite? Aku tak invite orang. Kesian orang. Yang menunggu ramai pula tu. Aku memang gila babi, aku tak invite. Kalau dia orang minat on the scuba diving, dia orang datang cari. Dia orang tanya apa semua, kalau dia orang nak try, jom bawa aku ajak. Betul juga tu. Nama aku nak ajak, aku tak ajak. Oh, garang. Kalau dia orang minat nak join. Cumanya aku happy kan. Aku ni dah berumur ni Zab. Saya lain pula. Saya bercanggah sikit lah. Saya suka invite. Kalau dia orang tanya sikit je, saya cerita lebih. Saya macam over excited cerita pasal scuba diving ni. Alright. Okay. So kalau dia orang berminat, so macam umur aku mungkin dah berumur dah sikit lah. So berumur banyak. Berumur banyak. Jadi aku rasa sedikit relief aku punya tension aku bila aku dapat pergi diving. So aku ada banyak kawan-kawan aku yang umur 40 dah macam-macam dah. Nak kena tukar darah, yang sakit, 3 serangkai, yang stroke, yang macam-macam penyakit. Tapi dia orang heran tengok umur aku 50 lebih pun. Tapi sebenarnya bukan aku seorang je. In fact banyak lagi yang dekat luar sana yang berumur lebih daripada aku sampai sekarang pun masih do aktif diving lagi. Apa rasanya? Apa yang best? Kecik Fatimah ke apa? Kan? Dia ada keseronokan. Kan? Ada orang kalau dia minat radio amateur, dia akan main even sampai ke umur dia sampai ke 60 70 pun duk masih. Sampai meninggal lah. Sampai meninggal. Kan? So dalam scuba diving pun yang umur yang paling berumur yang pernah aku dive lah. Kan? Sama-sama dengan orang umur 70 lebih. Masih duk aktif diving. Dive. So dia ada satu keseronokan dia. Macam kawan-kawan yang datang daripada overseas, bila dia datang dekat Malaysia, dia rasa seronok sebab kita punya cuaca kita ni sentiasa warm. Kita tak sejuk macam negara dia orang. Dia orang kalau nak dive, dia orang ada masa-masa dia orang. Tapi kita boleh dive sepanjang masa, sepanjang tahun. Dan kalau monsun kita boleh pergi ke Mabun kan. Kemudian kita di Malaysia, kita ada banyak di rantau kita ada banyak dive site yang paling best dalam dunia. Wow. Jadi macam contoh macam Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, apa semua, this is tempat-tempat yang sangat popular orang nak dive. Dan orang daripada luar datang dekat tempat kita. Kita duduk dekat Malaysia, takkanlah kita nak lepaskan peluang ni. Betul. Kan? Tempat kita adalah tempat yang paling best. Kita ada infra yang paling best. Even kalau kita nak pergi ke dive site kita tu, kita ada banyak rangkaian-rangkaian highway. Kita tak perlu pun susah payah macam kalau kita nak pergi dive site lain. Kadang-kadang kita nak pergi certain places tu, nak pergi dive,
kena tukar naik kapal terbang 3-4 kali baru sampai. Kan? Berhari-hari baru nak sampai ke tempat tu. So, kenapa kita tak nak ambil peluang ni? Bukan maksudnya kita tak boleh bagi dive kat luar, tapi maksudnya dalam Malaysia pun dah best. Cukup best. Orang luar datang dekat tempat kita. Nak Kalau diving. kita duduk dekat sini kita tak nak. Betul? Betul. Betul? So Reza, selalunya bila orang dive ni orang kaitkan pasal takut dengan air. Yang kedua pasal mahal. So apa you punya saranan you untuk orang yang takut air ni? Yang takut air ni bermaksudnya dia ni tak ada water confident lah. Mungkin tak ada water confident, Tak tahu berenang atau apa-apa ke. Tapi sekiranya untuk pengetahuan diorang, you all semua kat luar, sekiranya betul-betul berminat dengan diving ni, sama ada dia join kelas untuk berenang dulu untuk dapatkan water confident, ataupun dia pergi mana-mana dive center, sign up untuk ambil open water license tu, license yang pertama tu. Kalau dia tak tahu berenang, dia bagi tahu siap-siap, at least diorang boleh ajar dia berenang, and maybe dia kena tambah duit sikit untuk dapatkan untuk masuk kelas berenang lah. Seboleh-bolehnya kalau boleh tahu berenang kan. Tapi kalau tak tahu, dapatkan kelas untuk pergi berenang. Nombor 2 pasal mahal. Ada tu kata, oh tak nak lah kau punya sukan ni, sukan anak orang kaya. Saya terasa terhina juga sebenarnya. Sebab saya bukan orang kaya pun. Belakang tak ada bin Tan Tin Tun ke, bin Datuk ke, bin Tan Sri, tak ada. Tapi saya boleh join juga scuba diving ni, tak ada masalah. So untuk ambil lesen pun range dia dulu saya tak tahu. Dulu saya ingatkan ambil lesen scuba diving ni kena ada 6-7 ribu kot, 3-4 ribu ke kan. Tapi sebenarnya range ambil lesen ni start daripada 777. Tak. Itu murah sangat. Range untuk ambil lesen ni sebenarnya daripada 1,680 ke 2,000, 3,000, maksimum 3,000 lah untuk ambil open water. Depends pada tempat you nak ambil kat mana, dengan siapa, dive center mana kan. Sebab ada dive center yang 5 star, ada dive center yang 3 star kan. Depends lah, bergantung. So mahal tu tidak. Kalau nak kata mahal, ada banyak lagi benda yang kat luar sana yang mahal juga, yang diorang habis ribu-ribu juga. Main motor Waisuku pun mahal juga. Beli dah 12,000, modified 7-8,000 lagi, dah berapa? Kena tipu bini pula. Kena tipu bini pula. So pada saya mahal tu tidak, sukan anak orang kaya pun tidak. So what's so special about the diving ni? Apa yang membuatkan you minat dengan diving ni? Macam aku pula yang host kan? Betul lah. Saya kering soalan. Macam mana saya minat diving? Diving ni sebenarnya dulu saya pun sama juga macam orang-orang kat luar sana. Minat tapi takut. Seram kan. So tapi saya pandai berenang. Ada seorang kawan saya ni, sahabat saya daripada sekolah menengah lagi, daripada form 1 kita orang kenal, sampai sekarang kita orang masih berkawan. Nama dia Nazrul Fazli, ataupun saya selalu panggil dia Muda. Okey. Dia lah orang yang bertanggungjawab sebenarnya, yang bawa saya dalam scuba diving ni. Dia yang encourage saya untuk ambil lesen. Dia bawa saya pergi Tioman. Saya pergi ambil lesen dekat Azmi Dive 2010. Lepas tu saya terjebak lah dengan diving ni. Tapi itulah, saya ingatkan saya pandai berenang, diving tu senang. Tapi rupanya kelakar juga saya. Aku agree juga the way kau cakap ni. Sebab bila kita berenang kan, so mungkin kita belajar cara frog kick. So susah juga nak adapt kan, sebab bila the way kita swimming underwater ni, dia tak sama macam berenang dekat surface. Macam berenang dekat surface. Kita tak adalah kaki kita nak buat macam frog kick tu kan. So kita kena ada sikit lah adaptasi yang kita kena buat, tak macam tu. Betul. So so sukan scuba diving ni is a part, orang kata consider as an adventurous punya program lah. Ya. Dan dia punya berisiko tinggi. So apa you punya
pandangan you? Kalau tanya saya lah, memang apa jenis sukan pun dia berisiko. Normally manusia ni kita akan takut dengan benda yang kita tak faham. Alright. Dengan perkara yang kita tak faham. Sama juga saya ambil lesen scuba diving dulu. Excited kan, tapi masa tengah lepas ambil lesen tu, saya tak tahulah orang lain. Rasa menyesal. Sama lah aku pun sama. Allah Ta'ala. Sama. Aku rasa macam menyesal. Aku rasa apa tahu, punyalah bengong. Dalam banyak-banyak apa hobi-hobi lain, apa salah bengong yang aku ambil scuba diving kan. Dengan tercungap-cungap telan air apa semua. Rasa nak mati. Menyesal, rasa bodoh. Kenapalah aku pergi ambil benda ni kan. Bukannya murah. Kan aku habis beribu-ribu sampai pergi sana kena pergi sini buat ni, rasa menyesal lagi babi. Sama lah dengan saya. Memang rasa menyesal, rasa bingai. Kenapalah aku pergi ambil. Rasa nak lemas semua ada, semua komplit lah kan. Tapi itulah yang saya cakap tadi. Kita ni akan takut dengan perkara yang kita tak faham. Bila kita tak tahu, kita takut kan. Jadi bila tak tahu, kita lemas. Lepas tu jadi tai sampai sekarang. Sudahnya saya jadi tai scuba diving sampai sekarang. Kan dah melampau-lampau dah pun, daripada main GoPro sampai lah main kamera apa semua. Rajin pula tu buat video untuk underwater apa semua. So terjebak teruk. Daripada saya lebih teruk daripada kawan saya yang bawa saya ambil lesen scuba diving tu. So, harap-harapnya maklumat ni dapat dimanfaatkan dengan baik. So, kita bertemu lagi untuk video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel Scuba Diving Malaysia. Alright, so terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.